Assalamualaikum Prof. Nama saya Maslinda binti Daud dan nama matrik 70330. Saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap prestasi pekerja dalam sektor swasta. Okey, saya mulakan dengan latar belakang. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengumumkan pandemik COVID-19 sebagai masalah kesihatan awam dunia. Wabak COVID-19 telah mencatat lebih 50 juta kes dengan angka kematian sebanyak 1.25 juta orang melibatkan keseluruhan 219 buah negara yang terjejas di seluruh dunia. Ia merupakan data dari WHO 2020. Tidak diketahui puncanya di Wuhan, wilayah Hubei, China. Penularan wabak COVID-19 telah memberikan impak negatif dalam pelbagai aspek kehidupan. Ketidakseimbangan emosi, psikologi dan kognitif sehingga timbul masalah kecederaan jiwa terhadap prestasi pekerja yang pada dasarnya berhubungan dengan konflik peribadi dan polemik semasa yang dihadapi termasuklah wabak COVID-19. Seterusnya beralih kepada penyataan masalah. Negara kita tidak terkecuali berdepan dengan kesukaran malas sehingga kini beberapa sektor telah terkesan dengan impak-impak yang berpunca daripada COVID-19 ini. Masalah ini sudah sering menjadi persoalan rakyat kerana kerajaan masih lagi tidak dapat menangani isu ini walaupun telah melakukan pelbagai kaedah sehingga pelbagai sektor swasta masih lagi tidak dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa walaupun dalam keadaan norma baru. Beberapa golongan pekerja menjalankan pekerjaan separuh masa sekiranya mereka diberi cuti tanpa gaji oleh majikan masing-masing akibat pelaksanaan PKP. Pekerja yang terjejas membuat keputusan beralih kepada medium jualan atas talian online seperti Facebook dan WhatsApp untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan, memasarkan dan mengambil langkah untuk membuat penghantaran persendirian. Seterusnya ialah beralih kepada objektif kajian. Objektif utama ialah untuk mengetahui kesan pandemik COVID-19 terhadap prestasi pekerja dalam sektor swasta di Kuching, Sarawak. Specific objective is untuk menentukan sifat demografi pekerja sektor swasta, dan kedua adalah untuk menentukan kesan yang mempengaruhi kepribadian pekerja. Yang ketiga untuk menentukan kesan yang mempengaruhi keluarga pekerja, untuk menentukan kesan norma baru yang mempengaruhi prestasi pekerja. Yang kelima adalah untuk menentukan faktor persekitaran yang mempengaruhi pekerja. Yang keenam untuk menentukan faktor syarikat yang mempengaruhi pekerja. Ketujuh untuk menentukan perubahan baru yang mempengaruhi prestasi pekerja. Selain itu, terdapat beberapa research question dalam kajian ini iaitu apakah sifat demokrasi pekerja sektor swasta, apakah yang mempengaruhi kepribadian pekerja, apakah kesan yang mempengaruhi keluarga pekerja, apakah kesan norma baru yang mempengaruhi prestasi pekerja, apakah faktor persekitaran yang mempengaruhi pekerja, apakah faktor syarikat yang mempengaruhi pekerja, dan apakah perubahan baru yang mempengaruhi prestasi pekerja. Seterusnya adalah berikutan dengan rangka konseptual iaitu prestasi pekerja. Bahagian demografi pekerja ialah jantina, bangsa, tanggungan, sektor dan umur. Seterusnya adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap individu, keluarga, prestasi pekerja, kesan norma baru dan faktor persekitaran serta faktor syarikat. Seterusnya adalah saya akan menerangkan tentang konsep dan limitasi kajian. Kajian ini hanya melibatkan saiz yang kecil daripada pekerja sektor swasta di restoran makanan segera iaitu KFC di area Kuching, Sarawak. Kajian ini tidak melibatkan pekerja sektor swasta di bahagian ataupun kawasan daerah dan bahagian Sarawak lain. Di samping itu juga, kajian ini hanya mampu menumpu kepada satu permasalahan pekerja sektor swasta iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap prestasi pekerja.
Okey, seterusnya saya akan beralih kepada sorotan kajian. Perbincangan teori. Menurut Greenhouse, Collin and Shaw 2015, balen pada umumnya dipandang sebagai tidak adanya konflik. Teori-teori ini dihubungkan dengan dimasukkan ke dalam pengertian work-life balance, keseimbangan atau balance yang di sini berasal daripada efektivitas yang berfungsi baik, produktif, sukses dan impak positif baik untuk pekerja ataupun peranan keluarga. Schermerhorn 2016 yang menyatakan work-life balance adalah sebagaimana seseorang mampu untuk mengimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan peribadi dan keluarganya. Kajian lepas amat berguna dalam membentuk kajian ini. Kajian yang dijalankan oleh Hormers 2020 dan Gunnell 2020 mendapati bahawa pandemik COVID-19 telah memberikan kesan kepada kesihatan mental dan fizikal sekaligus memberi impak tekanan dan trauma, kemurungan serta kebimbangan. Mamum dan Gridfield 2020. Kajian yang dijalankan untuk melihat kesan COVID-19 terhadap kualiti hidup manusia dalam kalangan penduduk di China dengan menggunakannya kaedah tinjauan melibatkan 263 sampel kajian mendapati 52.1% subjek menyatakan rasa bimbang dan takut dengan pandemik yang berlaku. Impak wabak COVID-19 terhadap kesihatan mental dan strategi daya tindak yang dikenal pasti dalam mengenai isu kesihatan mental seperti gaya hidup sihat, limitasi masa di media sosial, komunikasi berkesan dan pengurusan emosi, merangka langkah pencegahan yang terpilih mengikut pendekatan yang bersesuaian. Kajian yang lebih tertumpu dan berstruktur mengenai implikasi kesihatan mental dan fizikal di Malaysia adalah lagi kurang. Hermerveti 2020. Saya akan beralih kepada kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data, metod ialah kuantitatif dan maklumat digumpul dan disaring serta dianalisis menggunakan pelbagai kaedah seperti survey, Google Form dan daripada kajian lepas. KFC Medan Hamidah Kuching Sarawak adalah lokasi kajian dan seramai 30 orang pekerja termasuk pekerja separuh masa menjadi responden kajian ini. Kajian memberi fokus kepada kesan pandemik COVID-19 terhadap prestasi pekerja bagi pekerja swasta di Kuching Sarawak. Kajian dijalankan ke atas 30 orang pekerja di restoran makanan segera iaitu KFC, iaitu 18 orang perempuan dan 12 orang adalah lelaki. Hasil kajian mendapati bahawa sebahagian besar pekerja ini mengalami penurunan prestasi kerja yang amat terjejas semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Misalnya dalam kajian ini, semua pekerja ini menyatakan kebimbangan mereka dari pelbagai aspek yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pekerja di restoran makanan segera KFC yang terjejas ini terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, Iban, Bidayuh dan Cina. Hasil kajian mendapati sebanyak 19 orang pekerja berbangsa Melayu dan 6 orang Iban, 3 orang Bidayuh dan 3 orang yang berbangsa India. Selain itu, kebanyakan daripadanya adalah berstatus bujang iaitu sebanyak 19 orang dan 11 orang sudah memiliki anak sekitar 2 ke 4 orang anak. Demografi kajian mendapati golongan yang terlibat sebagai responden memiliki lingkungan umur dari 19 ke 27 tahun. Sekali adalah sedikit ulasan saya daripada kajian. Sebahagian besar daripada hasil soal sidik yang menyatakan kesan norma baru ini yang mengganggu dan memberi impak yang sangat ketara di tempat kerja mereka. Kewujudan norma baru mengawal dan memberi batas kebebasan mereka seperti terpaksa menjaga jarak 1 meter antara satu sama lain termasuk dengan pelanggan. Faktor persekitaran dan tekanan dari syarikat juga memberi impak kepada prestasi kerja mereka. Pekerja terpaksa mematuhi segala pertukaran masa bekerja dan cuti tanpa gaji yang diberikan oleh syarikat kerana arahan penutup kedai dan had masa pembukaan kedai semasa PKP. Faktor persekitaran ini bukan sahaja mengganggu prestasi kerja dari segi mental namun kesihatan fizikal mereka juga amat terjejas.
Tambahan pula, tekanan dan desakan peraturan dan denda yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan juga boleh memberi impak terhadap prestasi kerja di kalangan responden ini. Kesemua impak-impak ini serba sedikit sudah pasti akan memberi impak negatif dan positif kepada semua golongan pekerja swasta ataupun pekerja kerajaan yang disebabkan virus ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.